Laisa bitawilil ba'in. Nabi SAW itu tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okay, sifat Nabi yang pertama hari ini kita ambil. Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dalam hadis yang lain menyebut Rasulullah punya tubuh badan marbu'an, pertengahan saja. Tapi walaupun Nabi tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, tapi Nabi SAW itu lebih kepada tinggi sikit. Lebih kepada tinggi. Sebab lebih kepada tinggi itu lebih cantik. Allahumma salli alaihi wasallam. Walaupun lebih kepada tinggi, Nabi itu dilihat sederhana, marbu'an. Kerana Rasulullah SAW marbu'an dalam hadis yang lain. Okey, jadi Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang ni pun dah menunjukkan indah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله khudh biyadi qallat hilati adrikni. InsyaAllah pada petang ini kita akan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita akan mulakan pada bab yang pertama pada membicarakan tentang babu ma jaa fi khalqi Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bab pada menyatakan berkenaan yang datang berkenaan dengan ciptaan, iaitu tubuh badan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Mendengar kisah berkenaan dengan Nabi SAW akan menguatkan iman. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih-lebih lagi kita sedang berada di akhir zaman, yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata Rasulullah, cabaran untuk berpegang kepada keimanan, kepada agama di akhir zaman, itu zaman kita lah ni, kata Nabi SAW, seumpama menggenggam bara api. Orang menggenggam bara api itu maksud dia sukar. Kebiasaan kalau kita genggam bara api, kita akan lepas kita pegang balik. Macam itulah umpamanya agama di akhir zaman ini. Allahumma salli Muhammad. Saat orang tu dia jadi ahli agama, saat dia jadi ahli dunia, saat dia jadi ahli taat, ada waktu dia jadi ahli maksiat, ada waktu dia jadi orang yang baik, ada waktu dia jadi orang yang jahat. Allahumma salli Muhammad. Ada waktu dia boleh menahan marah, ada waktu dia tak boleh tahan marah. Ada waktu dia boleh semayang bila masuk waktu, ada pula waktu dia semayang luar waktu. Ini hal keadaan umat di akhir zaman, kata Nabi SAW, iaitu berpegang dengan agama seperti mana genggam bara api. Susahnya untuk istiqamah. Tetapi selagi mana kita menggenggam bara itu, insya-Allah kita akan selamat. Maksudnya jangan buang terus. Walaupun kita terlepas, tapi tetaplah sehingga bara menjadi arang. Seperti mana patah Melayu, Allah genggam bara itu sampai menjadi abu. Allah SWT Muhammad. Jadi bila kelemahan iman menyerang kita di akhir zaman, Allah SWT Muhammad, problem masalah iman, problem masalah nak amal ni menjadi lemah kepada kita dalam masalah amalan. Kita kena cari apa yang boleh menguatkan kita untuk berpegang pada agama, berpegang kepada iman. Apa?
di antaranya adalah kita mendengar kisah Rasul. Siapa yang kata ni? Allah dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allahumma salli ala Muhammad wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah Allahumma salli ala daripada kisah-kisah Rasul yang kami cerita kepada kamu, wahai Rasulullah, ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk kami, itu Allah Subhanahu wa taala nak teguhkan hatimu. Allah kata dalam Quran, kisah-kisah Rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad untuk ma nuthabbitu bihi fuadak. Dengan kisah itu kata Allah, kami nak teguhkan hatimu. Allah nak teguhkan hatimu. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah, waja'aka fi hadhihi al-haq. Allahumma salli ala Muhammad. Telah datanglah Allahumma salli ala Muhammad fi hadhihi al-haq. Telah datanglah berita ini, kisah tentang Rasul-Rasul Allahumma salli ala Muhammad, iaitu dengan kebenaran. Telah datanglah kisah-kisah ini. Yang datang ini apa? Kebenaran, kisah-kisah yang benar. Wa mau'izatun, dan menjadi peringatan. Wa dzikra lil mu'minin, menjadi peringatan. Allahumma salli ala Muhammad, menjadi nasihat dan juga menjadikan wa dzikra, menjadikan peringatan lil mu'minin. Maksudnya cerita Rasul-Rasul kata Allah untuk Allah nak teguhkan hati Nabi Muhammad. Dan kisah Rasul-Rasul itu kata Allah untuk menjadi nasihat dan peringatan kepada lil mukminin, orang beriman. Maksudnya orang beriman mereka akan menjadikan Rasul-Rasul itu sebagai pengajaran ataupun peringatan supaya meneguhkan iman, meneguhkan diri mereka untuk berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kisah Rasul-Rasul terdahulu untuk menguatkan hatimu wahai Rasulullah. Apatah lagi yang kita bincangkan ni, yang kita bahaskan ni adalah sebaik-baik Rasul, itu Nabi SAW. Lebih-lebih lagi Allah akan teguhkan hati kita, Allah akan kuatkan iman kita, bahkan Allah akan selamatkan kita insya-Allah di zaman yang penuh dengan fitnah, iaitu di zaman kita duduk sekarang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi pada hari ini kita meneruskan Allahumma salli ala Muhammad berkenaan dengan sifat tubuh badan Nabi SAW. Siapa ada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, boleh buka pada bab pertama dan pada hadis yang pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطع ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah kalangan sahabat yang kecil. Bukan maksudnya martabat kecil, maksudnya dia muda. Sebab dia ikut Rasulullah waktu mana umur 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mula ikut Rasulullah ketika mana Nabi datang ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Waktu tu orang bagi hadiah pada Nabi, orang ajak Nabi duduk di rumah. Datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni ibu pada Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Anas bin Malik. Datang Ummu Sulaim bagi anaknya, wahai Rasulullah, ini anakku, Anas, aku bagi kepada engkau, aku hadiahkan kepada engkau untuk berkhidmat. Itu Ummu Sulaim. Untungnya Sayyidina Anas, mula umur 10 tahun, telah dibimbing dan didik
dididik oleh Nabi Muhammad. Sedangkan umur 10 tahun itulah umur yang mana umur yang menjadi permulaan tarbiyah, didikan. Nabi kata, suruhlah anak kamu solat umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mana umur 10 tahun kalau mereka tak mau solat lagi. Pukul yang tidak mencederakan, pukul untuk didikan. Okey. Jadi sejak 10 tahun dah duduk dengan Nabi Muhammad dan sempat berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Maksud dia umur Sayyidina Anas lebih kurang 20 tahun, wafatlah Sayyidina Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik ni dia di antara kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur. Umur dia lebih daripada 120 tahun. Umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa panjang umur? Kerana Nabi SAW doakan kepada Sayyidina Anas. Nabi kata apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihi. Allahumma salli. Nabi doa apa kepada Sayyidina Anas? Bila Sayyidina Anas ni banyak khidmat kepada Nabi Muhammad, Nabi suka kepada dia, Nabi pun doa, ya Allah perbanyakkanlah harta Sayyidina Anas. Dan perbanyakkanlah anak-anak Sayyidina Anas. Wa barik fihi, dan ya Allah berilah keberkatan kepadanya. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Anas ni kelebihan dia yang pertama umur panjang. Yang kedua, anak ramai. Allahumma salli. Sayyidina Anas ni memiliki lebih kurang 125 orang anak. Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Kerana Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Sayyidina Anas dan juga anak-anak Sayyidina Anas. Akhirnya memang banyak. Kenapa doa Nabi SAW itu kabul. Jadi akhirnya anak Sayyidina Anas itu lebih kurang 125 orang. Bahkan harta Sayyidina Anas pun banyak. Barakah. Kenapa? Berkat doa Nabi SAW, iaitu Sayyidina Anas memiliki kebun-kebun kurma. Sayyidina Anas tak sama dengan kebun orang lain. Kurma kebiasaan Sayyidina Muhammad, dia akan berbuah setahun sekali saja. Di musim panas lah. Di musim Ramadan, Syawal itu musim kurma. Tapi pokok yang dimiliki oleh Sayyidina Anas tak sama dengan pokok orang lain. Kenapa? Pokok dia didoakan oleh Rasulullah, harta dia didoakan oleh Rasulullah. Sayyidina Anas, pokok buah yang ditanam oleh Sayyidina Anas setahun berbuah 2 kali. Orang lain setahun sekali, Sayyidina Anas setahun 2 kali. Maksud dia, inilah keberkatan doa Nabi. Nabi minta Allah banyakkan harta Sayyidina Anas. Akhirnya, bila setahun 2 kali berbuah, maka banyaklah orang membeli dan sebagainya, maka banyaklah harta Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, itu Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Kita dah masuk pada perbincangan diri Nabi itu macam mana. Kita nak habiskan, nak kenal diri tu Nabi macam mana. Walaupun kata para sahabat, kami tak dapat nak sifatkan Rasulullah dengan sepenuhnya. Walaupun kami mensifatkan tentang Rasulullah, tapi umpama bayang saja. Maksud dia apa? Hanya Allah yang maha mengetahui bagaimana Allahumma Muhammad sempurnanya Nabi SAW. Hanya Allah maha mengetahui Allahumma Muhammad susuk tubuh ataupun kemuliaan diri Nabi SAW ataupun keistimewaan Nabi SAW. Penciptanya hanya yang mengetahui. Adapun kata para sahabat, kami nak mensifatkan Rasulullah seumpama kami mensifatkan bayangnya saja. Apa maksud bayangnya saja? Maksudnya Nabi sangat agung, sangat tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Nak detail cerita Nabi itu macam mana? Tak dapat. Terlampau agung Nabi SAW. Pernah satu ketika ada seorang Allahumma salli ala Muhammad badui daripada kampung sana, daripada pendalaman. Bila Nabi dah wafat, dia dengar cerita tentang Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad sekian, dia pun teringin nak jumpa dengan Rasulullah. Bila teringin nak jumpa Rasulullah, dia pun menuju ke Madinah. Sebab orang kata Nabi Muhammad di Madinah, dia pergi. Bila dia pergi, Allahumma salli ala Muhammad, dia tanya orang, mana Muhammad? Orang kata Muhammad dah wafat. Nabi Muhammad dah wafat. Orang kata kalau engkau nak tahu tentang Nabi Muhammad, pergilah cari sahabatnya. Dia pun cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku teringin nak tahu sifat-sifat Muhammad. Dia tu macam mana? Sebab orang kata dia tu indah, sekian-sekian, orangnya tingginya, akhlaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Diri dia tu tidak ada bandingan. Allahumma salli ala Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak dapat nak cerita tentang Nabi SAW kerana terlampau rindu Rasulullah dan terlampau Allahumma salli ala cinta ataupun tidak dapat menahan hatinya berpisah dengan Nabi SAW selepas kewafatan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam kita lah, suami dia tu baru mati. Kita pergi tanya dia, makcik tolong cerita sikit, suami makcik ni baik dia macam mana? Menangis dia, menangis. Baru kemarin meninggal, nak cerita dah. Tak boleh cerita. Kenapa? Allah masih lagi memendam perasaan Allah rindu terpisahnya dengan orang yang dikasihi. Allah teringat tu masih kuat, kesedihan masih ada. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari Allah Muhammad tidur dengan isteri dia. Tengah malam isteri dia jaga, tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak ada di atas tempat tidur, katil dia. Tengok-tengok ada di bawah. Buat apa? Angkat kaki dua-dua belah, letak tangan macam tu, menangis. Kata isteri dia, kenapa engkau menangis wahai Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ni malam dah tidurlah. Kata dia, aku rindu Rasulullah. Aku rindu Nabi Muhammad SAW. Rindu Rasulullah menyebabkan tidak boleh tidur. Menangis sampai subuh. Nangis kerana terlampau Allah rindu pada Nabi SAW. Aku rindu Rasulullah. Sampai dia letak macam tangan dia, nangis sampai dia kata macam ni. Rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Siddiq lepas wafat Nabi 2 tahun lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun wafat. Nabi wafat umur 63. Allahumma salli ala Sayyidina Abu Bakar dia muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad. Nabi tua 2 tahun daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma salli ala. Lepas Nabi wafat, waktu tu umur Nabi 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 61 tahun. Bila masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umur 63 tahun, dia pun wafat juga. Sama umur dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli dan 2 tahun selepas Nabi wafat, dia pun wafat. Kata ulama, kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebabkan terlalu rindu kepada Nabi Muhammad. Terlalu rindu kepada Nabi SAW. Setiap hari menangis. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah. Khutbah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia takkan khutbah di tempat yang Nabi pijak. Dia khutbah di bawah tempat Nabi duduk. Nabi duduk di atas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di sini. Tempat dia khutbah. Lepas wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar duduk bawah lagi. Lepas Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Uthman duduk bawah lagi. Masing-masing memuliakan sahabatnya. Masing-masing merasakan Allah sahabat aku lebih baik daripada aku. Lebih-lebih lagi Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rasa tak layak nak duduk pijak di tempat yang pernah Nabi pijak dan duduk. Akhirnya duduk lebih bawah. Waktu mana dia khutbah Allah sampai satu kalam dia. Satu kata-kata dia kata apa? Dulu ketika mana Nabi Muhammad masih bersama kita, Nabi terus nangis. Dan para sahabat yang mendengarkan khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua menangis. Kenapa? Semua teringat zaman Nabi SAW hidup bersama dengan mereka. Menangis. Satu masjid menangis. Kenapa? Disebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dulu ketika mana Nabi duduk bersama dengan kita, maksudnya nak ceritalah Nabi buat sekian-sekian untuk ingat kepada sahabat. Tapi bila sebut Nabi ketika mana Nabi duduk bersama kita, terus semua menangis. Tak dapat nak meneruskan khutbah ceramahnya. Kenapa? Kerana bila sebut tentang Nabi Muhammad, semua para sahabat teringat Nabi SAW dan teringat berkenaan dengan kehidupan Nabi bersama dengan mereka. Itu para sahabat Nabi. Jadi kata ulama, sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni wafat, sebabnya apa? Sebab dia terlalu cinta kepada Nabi Muhammad. Terlalu rindu menyebabkan wafat. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dilihat dia semakin hari semakin kurus. Maksudnya nampak makin tak sihat. Makin kurus. Kenapa? Terlampau rindu. Memendam rindu pada Nabi SAW. Sebab itu kata Rasulullah dalam hadis, siapa yang dia mati disebabkan cinta dan rindu pada seorang, matinya adalah dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang rindu kerana Allah lah. Dia menanggung tu rindu cinta tu menyebabkan wafat, meninggal syurga. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi kita nak cerita apa tadi terlepas kita nak cerita pasal ada seorang badui mai jumpa dengan nak mai cari siapa boleh cerita kepada dia sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, tak mampu nak cerita. Sayyidina Abu Bakar kata, pergilah kamu jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia pergi rumah Sayyidina Umar, wahai Umar, bagi tahu aku tentang cerita tentang Nabi Muhammad. Tak boleh cerita juga. Kenapa? Nabi Muhammad baru wafat dan hati ni tak boleh tak terkeluar nak cerita tentang Rasulullah kerana terlampau rindu. Allahu senang. Sayyidina Umar kata, pergilah jumpa kamu Sayyidina Osman. Jumpa Sayyidina Osman sama juga menangis juga. Jumpa Sayyidina Ali. Dia jumpa Sayyidina Ali menangis juga. Tapi Sayyidina Ali boleh cakap. Sayyidina Ali kata, Allahumma salli ala Muhammad. Cuba engkau ceritakan kepada aku satu persatu tentang keindahan dunia. Keindahan dunia. Cerita pada aku. Dunia ni kan indah kan? Ada tempat yang indahnya, ada tempat yang lawanya, ada tempat yang menarik perhatian kita. Dunia ni kan indah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ceritakan pada aku, kata Sayyidina Ali, satu persatu keindahan alam ini. Kata badui ni, mana aku mampu cerita? Mana aku mampu cerita sebab banyak sangat benda yang indah, yang cantik di alam ini. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alam ini, dunia ini, Allah kata, dia tidak ada apa-apa nilai, tidak berguna. Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Allahumma salli ala Muhammad, yang Allahumma salli ala Muhammad dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Maksud dia apa? Dunia yang Allah kata ini hina pun tak dapat kita nak cerita gambarkan semua kecantikannya. Apatah lagi Allah SWT seorang yang Allah kata dia itu agung. Dia itu agung. Pasti tak dapat nak menceritakan tentang Allah SWT Muhammad, detailnya tentang Nabi SAW. Kalau Allah wajah. Abang kata apa? Hebatnya Nabi SAW. Okey. Laisa bitawilil ba'in. Nabi SAW itu tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okay, sifat Nabi yang pertama hari ini kita ambil. Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dalam hadis yang lain menyebut Rasulullah punya tubuh badan marbu'an, pertengahan saja. Tapi walaupun Nabi tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, tapi Nabi SAW itu lebih kepada tinggi sikit. Lebih kepada tinggi. Sebab lebih kepada tinggi itu lebih cantik. Allahumma. Walaupun lebih kepada tinggi, Nabi itu dilihat sederhana, marbu'an. Kerana Rasulullah SAW marbu'an dalam hadis yang lain. Okey, jadi Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Muhammad. Yang ni pun dah menunjukkan indah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW, walaupun Nabi tidaklah terlalu tinggi, tapi bila Nabi berjalan dengan orang yang kalau Nabi berjalan dengan orang yang tinggi, akan nampak Nabi SAW itu sama ataupun lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Contoh siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tingginya 3 meter kata ulama. 3 meter. Tinggi sungguh lah. Tinggi. Dan Nabi tak tinggi macam tu. Nabi marbu'an, pertengahan saja. Sayyidina Umar tinggi 3 meter. Bahkan kata Allah sahabah bagi tahu, Sayyidina Umar kalau dia naik kuda, dia langkah kuda tu, kaki dia tu seret di tanah. Maksud dia apa? Kuda dia hanya langkah macam tu saja. Tingginya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, bahkan gagah. Allah berani. Itu Sayyidina Umar. Itu orang takut pada Sayyidina Umar. Bukan setakat kerana dia itu pahlawan yang hebat. Dia itu Allah Muhammad orang yang garang, orang yang tegas dan sebagainya. Tapi dia juga memiliki tubuh badan yang hebat. Allah Muhammad tinggi, besar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu Sayyidina Umar, kalau ada 7 orang depan dia, 7 orang berbaris depan dia, 9 orang berbaris depan dia, sekali dia libas pedang dia tu akan putus semua sekaligus kepala-kepala orang kalau dia libas. Maksudnya kekuatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali kalau berdiri 7 orang di depan dia, dia akan libas, sekali libas putus semua 7 orang. Allah SWT. Jadi maksudnya apa? Kekuatan para sahabat Nabi SAW, tapi Nabi lebih kuat dan Nabi lebih hebat.
hebat. Sayyidina Umar ni walaupun dia garang, dia tegas, tapi jangan kita gambarkan Sayyidina Umar ni bengis dan sebagainya. Kurang tepat. Walaupun dia tegas, dia garang, dia kuat, tapi hatinya sangat lembut. Akhlak yang sangat tinggi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Bila lagi ketika mana Sayyidina Umar, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, memerintah menjadi khalifah. Oh, akhlaknya masya-Allah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Okey. Jadi Sayyidina Umar tu tinggi, tapi Nabi tak tinggi macam tu. Tapi kalau Nabi jalan dengan Sayyidina Umar, tak akan nampak Sayyidina Umar lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini mukjizat lah. Kenapa? Kerana Allah tak mau, Allah tak nak kekasihnya yang agung ini nampak lebih rendah pada orang lain. Allah nak Nabi Muhammad lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Allahumma salli. Macam tu juga waktu mana duduk. Kalau Nabi duduk bersama dengan orang yang tinggi, akan nampak Nabi lebih pada orang yang tinggi tu. Akan nampak. Bukanlah badan Nabi tu naik, jadi tiba-tiba tinggi, tak. Tapi bila orang tengok, akan nampak orang yang paling tinggi tu lebih rendah kedudukannya daripada Nabi Muhammad. Ini kan hebat. Allah tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita cerita daripada hadis. Bukan kita tengok dengan mata kita. Sebab itu kita hanya seumpama kita hanya menceritakan bayang-bayang saja. Adapun diri yang sebenar itu kita kena melihatnya dan kita kena merasainya di depan mata kita. Boleh ini semua boleh. Kita boleh lihat Nabi dengan mata kita. Bila? Nanti bila kita mati, di padang mahsyar nanti insya-Allah bila Allah kumpulkan semua orang mukmin, depan sekali yang memimpin mereka adalah Nabi SAW. Dan Nabi akan setiap umat Nabi akan berjumpa dan Nabi akan beri syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mukmin, Allahumma yang berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad dan masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad dan boleh bersama dengan Nabi Muhammad melihat susuk tubuh yang mulia Nabi SAW. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli. Dia di antara orang yang tinggi juga di zaman Rasulullah SAW, namanya Rukanah. Rukanah ni seorang Yahudi. Allahumma salli. Dia juga ahli gusti di zaman dia di kota Madinah. Madinah ini ada 3 kelompok Yahudi yang besar duduk di Madinah. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, An-Nadir, yang kedua Bani Qainuqa. Ini 3 kelompok Yahudi, Allahumma salli ala Muhammad, yang besar yang duduk di kota Madinah menunggu kebangkitan Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena mereka yakin Nabi akhir zaman itu lahir daripada Yahudi dan mereka akan beriman dengan dia dan juga mereka akan memerangi orang Arab dengan Nabi ini. Tapi akhirnya Nabi itu bukan daripada bangsa Yahudi, dia daripada bangsa Arab. Bahkan sebelum Nabi diutuskan, Nabi dilahirkan, bangsa Arab selalu bergaduh dengan Yahudi. Allahumma salli. Bila bergaduh bertengkar saja, Allahumma salli, pertengkaran, pertelingkahan, waktu tu orang Yahudi akan kata macam ni. Dia berkata apa? Nanti bila datang seorang rasul, yang mana rasul itu akhir zaman daripada kalangan kami akan bersama dengan rasul itu memerangi kamu. Waktu itu kami akan menghancurkan kamu wahai bangsa Arab. Memandang hina pada bangsa Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu inilah bangsa Arab mula mendengar berita kata sebenarnya Yahudi pakat duduk di sini sebab ada seorang rasul akan diutuskan. Seorang rasul akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tapi akhirnya macam mana? Allah sana. Yang Allah pilih adalah bangsa Arab. Nabi itu daripada bangsa Arab, akhirnya bukan mereka itu bersama dengan Nabi Muhammad, bahkan memerangi pula Nabi SAW. Okey. Tak apalah. Jadi Rukanah ahli gusti, ada gelanggang dia di Madinah. Yang dia cabang masuk lawan dengan dia, sparring dengan dia, mesti akan jatuh dan kalah. Satu hari Nabi lalu tepi gelanggang dia. Dia kata, "Wahai Muhammad, jom bergusti dengan saya." "Muhammad, silakan gusti dengan saya." Allah, "Kamu kan hebat, kamu kan banyak pengikut. Aku nak tengok sehebat mana kamu. Mai lawan dengan aku." Nabi SAW dalam hadis kita mengaji, Nabi bukan seorang yang penakut. Nabi orang yang paling berani sekali. Nabi orang yang paling kuat sekali. Allah SWT. Bahkan Nabi tidak takut kepada apa pun illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi apa Nabi buat? Sedikit tak menunjukkan muka Nabi itu takut. Walaupun Rukanah ni tinggi dia 3 meter juga. Ahli gusti paling hebat, bahkan paling besar dan tinggi, kuat. Big show lah, kalau zaman kita big show. Allah SWT. Apa Nabi kata? Tengok keberanian Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT Muhammad. Nabi kata apa?
ya aku boleh bergusti dengan kamu, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Sebab dalam fikiran Nabi, Nabi tak fikirkan untuk mengangkat diri dia. Tapi Nabi fikirkan macam mana nak mengangkat Islam. Nak mengangkat agama yang diturunkan oleh Allah. Macam mana nak membantu Islam. Itu fikiran Nabi Muhammad. Kan Nabi fikir kalau aku masuk ni, aku dapat duit ataupun aku, Allahumma Muhammad, diangkat nama aku sebagai orang yang hebat dalam bergusti. Tak. Apa Nabi buat? Tengok Nabi kata apa? Ada satu syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, syaratnya kalau aku menang engkau masuk Islam. Kalau aku menang engkau masuk Islam. Nabi tak kata kalau aku menang engkau kena bagi gelanggang ni pada aku. Allah, engkau kena iktiraf aku, Allah, tali pinggang emas dan sebagainya. Dapat Allah Muhammad pingat dan sebagainya. Tak. Nabi kata apa? Kalau aku menang engkau masuk Islam. Kalau aku menang engkau masuk Islam. Allah SWT. Kata dia, ya okey, aku terima syarat tu. Kenapa dia terima? Sebab dia nampak Nabi Muhammad ni, Allah Muhammad, dia tak akan boleh kalahkan aku. Kenapa? Aku ni paling kuat. Aku ni Yahudi. Allah SWT. Hebat dalam bergusti. Tak akan boleh Muhammad mengalahkan aku. Dia yakin, sebab tu dia terima, sebab dia yakin Nabi akan kalah. Nabi masuk gelanggang. Waktu mana Nabi masuk, tinggi dia 3 meter, hebat, kuat. Waktu mana dia mula menyerang Rasulullah, untuk jatuhkan Rasulullah, Nabi, kalau orang Kedah panggil dah, Nabi sepak sikit saja kaki dia. Sikit saja. Jatuh tersungkur Rukanah. Dia tak percaya, dia bangun lagi. Serang kali kedua, sikit saja Nabi, Allah SWT, sepak ataupun das kaki dia, jatuh lagi tersungkur. Allah SWT. Kali ketiga dia bangun, dia serang sekali lagi, sama juga yang berlaku. Akhirnya waktu mana dia jatuh tersungkur, dia kata apa? Demi Allah, kata dia, demi Allah, minta maaf. Kata dia, ini satu perkara yang paling ajaib. Tidak ada yang benar ajaib lebih pada yang ni. Ini sangat ajaib. Tak pernah berlaku pada aku. Aku jatuh tersungkur. Tak pernah. Ajaib sungguh ni. Nabi pun datang pada dia. Dia tengah tersungkur, Nabi kata kat dia. Nabi kata, wahai Rukanah, kamu nak tengok ada perkara yang lebih ajaib daripada ni. Kata Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rukanah, adakah yang lebih ajaib daripada yang ni? Allahumma salli. Ada lagi kah? Nabi kata, ya ada. Kata Nabi SAW, kamu percaya tak wahai Rukanah, kalau aku panggil pokok itu, yang ada di ujung sana, pokok kurma itu, kalau aku panggil dia, dia datang kepada aku. Kamu percaya tak? Tak, aku tak percaya. Ini perkara yang ajaib. Ini perkara yang hebat. Mana boleh aku percaya, takkan pokok boleh berjalan mai. Kata Nabi SAW, wahai pokok, datang ke sini. Wahai pohon kurma, ta'al ilahuna. Mai ke sini. Pokok tu Rukanah tengok dengan mata dia, para sahabat pun menyaksikan. Tiba-tiba pokok itu tarik, cabut akar dia keluar daripada Allah SWT, bumi. Tarik, cabut, maka pokok tu berjalan. Sebab itu kisah apa? Lord of the Ring apa. Kisah orang putih ni, mereka banyak membaca hadis Nabi SAW. Mereka banyak menceritakan dalam filem mereka yang nampak menarik itu kerana mereka banyak ambil daripada hadis Nabi SAW. Okay, jadi kisah pokok berjalan ni kisah zaman Rasulullah. Kisah ni berlaku pada Nabi Muhammad, mukjizat Nabi SAW, dan dijadikan filem di zaman kita. Tak apalah. Jalan sampai depan Nabi dan depan Rukanah. Lepas tu Nabi tanya pokok ni, wahai pokok, siapa aku? Pokok ni kata, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kata engkau wahai Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pesuruh Allah. Allah SWT, engkau adalah pesuruh Allah. Terkejut Rukanah. Yang pertama, pokok jalan. Pokok berjalan. Ini ajaib. Yang kedua, pokok boleh bercakap. Pokok jawab apa yang Nabi tanya. Allah SWT Muhammad. Ini benda yang sangat ajaib, kata Rukanah. Bahkan yang ketiga lebih ajaib apa? Dia tengok pokok itu kembali pada tempat dia. Nabi kata, okey, kembali balik ke tempat kamu. Pokok itu jalan dan masukkan balik akar-akar dia dalam tanah. Ini ajaib. Allah SWT. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Dalam riwayat lain ada ulama mengatakan Rukanah tak masuk Islam. Wallahu a'lam. Okey, jadi nak sebut banyak. Nabi SAW walaupun Allah SWT Muhammad ada orang lebih tinggi, 3 meter dan sebagainya, tapi Nabi tetap lebih mulia, lebih kuat dan lebih hebat. Nabi SAW. Okey. Allah SWT Muhammad. Okey, Nabi itu laisa bitawilil ba'in. Nabi tak terlalu tinggi. Wala bil qasiri. Nabi tak terlalu rendah. Kenapa Nabi tak terlalu tinggi? Kerana terlalu tinggi itu tidak elok, tidak cantik. Menampakkan satu kekurangan. Orang tu tinggi sangat, tak elok tengok. Saya pernah tengok orang di China. Di China, dia bertunjuk dalam video masuk dalam Facebook tu. Lebih 3 meter apa?
ataupun 3 meter ataupun lebih. Tinggi betul besar. Allahumma salli ala Muhammad. Orang tengoklah ni, orang gegasi ni ada apa kata. Tapi kita tengok, kita nampak apa? Nampak tak elok. Nampak kurang elok. Nampak besar sangat tak elok lah. Kita akan rasa tak elok. Tinggi sangat tak elok lah. Sebab tu Nabi SAW, laisa bitawilil ba'in. Nabi tak terlalu tinggi. Tak terlalu tinggi tu tak elok juga. Wala bil qasiri, dan tak terlalu rendah. Kenapa tak terlalu rendah? Terlalu rendah pun tak cantik. Terlalu rendah, kecil kan? Tak cantik. Nabi itu marbu'an, pertengahan saja. Pertengahan saja, menunjukkan kesempurnaan dan menunjukkan agama yang Nabi bawa, apa yang Nabi bawa itu hanya pertengahan. Khairul umur awsatuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Dan Islam itu adalah wasatiyah, iaitu pertengahan. Allahumma salli pertengahan. Maksud dia tidak berlebihan, ekstrim, dan tidak pula terlalu longgar, tapi pertengahan, dan pertengahan itulah yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi itu Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Wala bil abyadil amhaq. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi ni, kulit Nabi tidak terlalu putih. Abyadil amhaq ni iaitu putih melepak. Allahumma salli ala Muhammad. Putih melepak. Putih macam kertas. Kertas. Ini kertas kan. Ini kertas putih ya. Kulit Nabi bukan macam ni. Sebab kalau macam ni tak elok. Bahkan mungkin orang takut. Allah sana. Bahkan mungkin orang takut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Nabi SAW putihnya putih kemerahan. Putih kemerahan. Jadi Nabi itu bukan putih melepak macam Allah kertas. Tak, secantik itu. Allahumma salli ala. Tapi putih Nabi adalah putih kemerah-merahan. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad, putih yang paling cantik di dalam dunia, ini para ulama mengkaji. Kulit yang macam mana yang paling cantik dalam dunia? Kulit yang paling cantik dalam dunia sekali, kulit orang yang putih dan kemerah-merahan. Ini kebanyakan orang Syria, orang sebelah Syria, mereka putih kemerah-merahan. Cantik kita tengok. Kalau mereka malu ataupun marah, putih ni keluar tukar jadi merah. Seperti mana Nabi SAW, Nabi putih kemerah-merahan, dan kata para sahabat, kami boleh tahu kata Nabi itu malu ataupun marah dengan kami melihat wajah Nabi Muhammad itu bertukar menjadi merah. Nabi kalau marah, muka merah. Merah nampak muka Nabi. Putih bercampur dengan merah. Kalau Nabi malu pun merah. Madu. Nampak merah. Para sahabat tahu ini Nabi malu. Walaupun Nabi tak cakap aku malu ni. Walaupun Nabi tak kata aku marah ni. Tapi para sahabat bila tengok muka Nabi, kami tahu. Ini Nabi tak suka, Nabi marah. Okey, stop, kita jangan buat. Itu kenapa? Kerana pengaruh kulit Nabi SAW yang putih kemerah-merahan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang sangat cantik. Okey. Wala bil adami. Allahumma salli. Dan kulit Nabi SAW juga bukan adam. Adam ni itu warna tanah. Koko tanah. Bukan macam tu juga. Allahumma salli. Wala bil adami. Adam ini itu Allahumma salli ala Muhammad, dia koko tanah. Koko tanah. Jadi Nabi SAW juga wala bil adami. Allahumma salli. Wala bil ja'dil qata. Allahumma salli ala Muhammad. Dan rambut Nabi SAW, Allahumma salli, tidak terlalu kerinting. Nabi SAW punya rambut pula. Rambut Nabi SAW, rambut Nabi tidak terlalu kerinting. Wala bil ja'dil qata. Allahumma salli ala Muhammad. Wala bis sabti. Dan rambut Nabi juga tidak terlalu lurus. Tak kerinting, tak lurus. Kenapa? Rambut Nabi SAW ikan mayang. Rambut Nabi SAW ikan mayang, berombak. Kata ulama, seperti mana kamu melihat padang pasir itu yang dia ada ombak, macam ombak padang pasir. Cantiknya rambut Nabi SAW berombak dan lembut rambut Nabi SAW. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rambut Sayyidina Isa AS yang akan turun tak lama lagi nanti di zaman kita, insya-Allah, kalau kita panjang umur, Sayyidina Isa AS rambutnya lurus. Rambutnya lurus. Tapi rambut Nabi SAW dia ikan mayang bergelombang. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangkitkan Nabi SAW ketika mana umur 40 turun wahyu. Faqama bi Makkah 10 sinin. Dan Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun.
Allahumma salli Muhammad. Sebenarnya 11 tahun, 13 tahun 13 tahun sejak diangkat menjadi rasul. Tapi Sayyidina Anas bin Malik dia tak nak Allahumma salli Muhammad 13 tu terus dia masuk menjadi 10. Contoh macam ni. Ini kaedah dalam bercakap. Contoh kita beli gula sekilo 300 gram. Kita keluar daripada kedai, orang tanya, beli gula berapa kilo tu? Kita kata sekilo lah. Padahal sekilo 300 gram. Kenapa kita tak sebut 300 tu? Kerana kita nak gundarkan ataupun kita nak terus sebut 10 saja atau 1 saja. Allahumma salli Muhammad. Macam tu juga Sayyidina Anas bin Malik. Nabi duduk di Mekah 13 tahun tapi Sayyidina Anas kata 10. Kenapa? Allahumma salli Muhammad kerana nak mudahkan percakapan. Okey. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanatan. Dan Sayyidina Nabi SAW wafat umur 60 kata Sayyidina Anas. 63. Sayyidina Anas nak disebut 60 saja. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Tak sampai tidak terdapat di kepala dan janggut Rasulullah lebih daripada 20 rambut yang berwarna putih, uban. Di janggut Nabi dan di rambut Nabi tak sampai 20 uban, walaupun Nabi wafat umur 63. Maksud dia apa? Cantiknya Nabi Muhammad dan sempurnanya Nabi SAW. Bahkan Nabi waktu wafat umur 63 pun tak nampak Nabi SAW itu seorang yang tua. Tetap nampak elok, indah, cantik seperti mana orang muda juga. Itu Nabi SAW. Kita ambil lagi satu hadis. Rasulullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ni panjang. Tak apa saya terus menterjemahkan terus. Allahumma salli ala Muhammad. Kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkenaan dengan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daurah ini kita nak ringkaskan perbahasan kita. Kita terus ambil kepada hadis yang ke-6. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allahumma salli, dalam menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Allahumma salli ala Muhammad. Bertubuh sedang. Allahumma salli ala Muhammad. Bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya sifat yang lain, Nabi itu tak gemuk. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Khasa'is berkenaan dengan para nabi dan rasul, Allah mengutuskan nabi dan rasul, Allahumma salli ala Muhammad, dengan 3 ciri. Yang pertama tampan. Yang kedua tak gemuk. Yang ketiga suara sedap. Semua nabi-nabi dan rasul, yang pertama pasti tampan. Yang kedua, Allahumma salli, rasul itu yang Allah utuskan mereka yang tidak gemuk. Yang ketiga, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli. Yang ketiga apa tadi? Allahumma salli, suaranya sedap. Itu. Dan ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak berbadan gemuk. Dan bukanlah orang yang berwajah bulat. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Ali tidak bulat. Bulat macam bola tu. Tapi dia bujang sikit. Bulat tapi dia bujur sikit. Allahumma salli Muhammad. Cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya agak rata, maksudnya pipinya rata. Bukan pipinya tembam macam tu. Sebab tembam kebiasaannya orang perempuan. Mata cantik. Kulitnya putih kemerah-merahan kata Sayyidina Ali. Allahumma salli Muhammad. Hitam pekat kedua-dua matanya. Hitam pekat kedua-dua matanya. Maksudnya mata yang hitam ni, hitam sangat-sangat. Hitam sangat-sangat. Allahumma salli Muhammad. Dan lentik bulu matanya. Bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam lentik. Lentik. Allahumma salli Muhammad. Dalam hadis yang lain, bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, walaupun Nabi tak letak celak, tapi tetap nampak Nabi macam bercelak. Kenapa? Tebalnya bulu mata Rasulullah dan lentik. Nampak macam celak. Walaupun Nabi SAW bercelak. Nabi bercelak pada malam hari sebelum tidur, Nabi akan bercelak. Sini 3 kali, sini 3 kali. 3 kali. Boleh kita amalkan celak. Okey. Nabi tak pakai celak siang hari, Nabi pakai sebelum tidur. Dan bekas celak itulah yang dinampak oleh sahabat waktu mana siang hari. Bekas celak di malam hari yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan lentik bulu matanya, besar pangkal tulangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tulang ni, sendi-sendi Nabi Muhammad tu semua besar. Besar-besar. Menunjukkan apa? Nabi sangat kuat. Nabi sangat kuat. Allahumma salli. Di perang Khandaq, waktu Nabi Khandaq, para sahabat mengorek parit. Korek parit. Bila korek parit, parit ni dikorek dalam, yang kedua luas. Luas itu sekira-kira kalau musuh lompat dengan kuda ataupun dengan kaki mereka tidak akan sampai ke dalam kota Madinah. Waktu ni kota Madinah nak diserang dalam peristiwa perang Khandaq. Ataupun diserang oleh tentera Ahzab. Jadi Allahumma salli ala Muhammad dan dalam. Tapi ada satu tempat yang waktu mana para sahabat korek, ada satu batu yang sangat besar dan sangat keras, menyebabkan Nabi pukul tak pecah. Nabi minta maaf. Para sahabat 800 orang lebih kurang jumlah mereka yang mengorek, pukul tak pecah. Kenapa kena pecahkan batu ni? Karena kalau tak pecahkan batu ni, nanti musuh akan lompat atas batu dan lompat masuk dalam kota Madinah. Pukul tak pecah sehingga 800 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada satu batu yang kami cuba pecahkan, tak pecah wahai Rasulullah. Apa Nabi buat? Nabi keluar daripada kemah, Nabi turun dan Nabi angkat penukar tu. Nabi sekali saja Nabi pecah batu tu. Pecah dan keluar cahaya daripada batu tu. Allahumma salli. Keluar cahaya daripada batu tu. Maksudnya apa? 800 orang sahabat cuba memecahkan batu, tidak pecah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan seorang rasul, hancur batu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Satu hari Allah dalam hadis, ketika mana orang dah waktu malam, orang dah ada duduk di rumah masing-masing, waktu tu penduduk Madinah dengar satu dentuman kuat di luar kota Madinah, di ujung kota Madinah. Semua rasa takut diserang dan sebagainya. Keluar rumah, dia tengok Nabi dah balik daripada ujung sana. Kuda di sini. Maksud dia apa? Bila Nabi dengar satu perkara yang menakutkan di luar kota Madinah, Nabi sebagai pemimpin, Nabi orang pertama yang keluar pergi tengok apa yang berlaku. Waktu tu Nabi keluar, Nabi guna kuda seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda Abu Talhah kalau tak salah. Nabi guna kuda seorang sahabat, Nabi naik tanpa guna pelana. Tak ada lapik pelana. Nabi cepat, maksudnya segera Nabi naik, terus Nabi menunggang kuda ke ujung kota Madinah. Nabi lihat apa yang berlaku. Waktu mana Nabi balik, orang pun mula keluar. Orang takut nak keluar. Orang cuba nak keluar nak tengok apa berlaku. Tengok-tengok, Nabi dah balik. Nabi SAW dah balik. Bila Nabi dah balik, Nabi kata apa? Tenanglah, tidak ada apa yang berlaku. Tenanglah. Nabi SAW. Beraninya dan kuatnya Nabi SAW. Naik kuda tidak perlu pelana. Nabi SAW. Okey ya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Nabi SAW sendi itu semua besar-besar, kuat. Menunjukkan Nabi SAW sangat kuat. Seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW memiliki bulu dada. Allahumma salli ala Muhammad. Memiliki bulu dada. Allahumma salli ala Muhammad. Bulu dada Nabi SAW ni, bulu dada Nabi ni daripada sini, daripada tempat lubang sini, bawah pada lubang ni, dari sini bulu dada Rasulullah sampai ke pusat. Dan bulu dada Rasulullah itu, Allah SWT dalam hadis, bulu dada Nabi itu hanyalah halus memanjang sampailah ke pusat. Bulu dada Nabi SAW. Okey. Badan Nabi tidak berbulu dan Nabi tidak bulu. Yang ada bulu mana? Di bahagian dada tu pun halus, dan di panggil apa ni, bau ni sini ada sikit bulu, dan di lengan ada sedikit bulu. Itu Nabi SAW. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kedua telapak tangan Nabi SAW tebal, berisi. Shathnul kaffain. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kedua telapak tangan Nabi Muhammad ni, Allahumma salli ala Muhammad, tebal. Allahumma salli. Shathnul kaffain juga dimaksudkan dengan kasar. Maksud dia apa? Tangan Nabi SAW ini tebal dan kasar. Tapi ada hadis yang lain, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas kata apa? Tidak pernah aku pegang satu tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi Muhammad SAW, lebih lembut daripada sutera yang lembut. Kata Sayyidina Anas bin Malik.
Kenapa ada dua riwayat yang berbeza? Kata ulama, Sayyidina Ali meriwayatkan hadis ni mungkin berkenaan dengan waktu tu Nabi baru balik daripada perang. Bila Nabi baru balik daripada perang, Nabi kerja berat di perang, sedikit kesak tangan Nabi SAW. Maka waktu Sayyidina Ali salam Rasulullah, waktu Nabi balik daripada perang, rasa dia punya ketebalan dan juga kesak dia tu. Kesak dia tu. Adapun Sayyidina Anas kata apa? Aku pegang tangan Nabi ni, isi tangan Nabi ni tidak ada yang paling lembut melainkan tangan Nabi SAW. Lebih lembut daripada sutera. Allah. Maksud dia apa? Lepas Nabi balik daripada perang, bekerja kuat di medan perang, waktu tu Allah akan lembutkan balik isi tangan Nabi SAW. Akan lembut balik. Dia ada waktu keras dan ada waktu dilembutkan balik. Okey ya. Nabi SAW. Bahkan Allah SWT Muhammad, tangan Nabi SAW itu sangat banyak keistimewaannya. Jadi kita membicarakan pada petang ini berkenaan dengan tubuh Nabi SAW dan juga keistimewaan tubuh Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Kita ada lebih kurang lagi 5 minit, 6 minit. Okey. Allah SWT Muhammad. Apa itu keistimewaan tangan Nabi Muhammad? Yang pertama, tangan Nabi Muhammad itu sangat lembut. Sangat lembut. Allah SWT Muhammad. Yang kedua, daripada tangan Nabi Muhammad inilah keluarnya banyak mukjizat. Banyak mukjizat yang aneh-aneh, yang cukup hebat. Apa di antaranya? Allah SWT Muhammad, di satu perang, Nabi SAW, waktu itu para sahabat tidak ada apa-apa untuk minum. Tidak ada apa-apa untuk minum. Di satu perang. Allah SWT Muhammad. Perang Tabuk, perang Tabuk. Allah SWT Muhammad, bila para sahabat ramai ini lebih pada 800 orang, Allah SWT Muhammad tak ada air nak minum, nak berwuduk. Waktu tu Nabi Allah SWT mukjizatnya, Nabi keluarkan air daripada celahan-celahan jari Nabi SAW dan Nabi letaklah bekas. Sehingga para sahabat ambil minum dan ambil wuduk dan sebagainya. Allah SWT Muhammad. Sebab itu Allah SWT Muhammad, air keluar daripada jari ini tidak pernah berlaku pada Nabi-Nabi sebelum ni. Sebab itulah Nabi Saleh, Nabi Musa AS pernah memukul batu dan batu itu mengalirkan 12 sungai. 12 mata air. Batu. Itu Nabi Musa AS. Ketuk dengan tongkat, batu keluar air. Itu Nabi Musa AS. Tapi Nabi SAW lebih hebat dan lebih agung. Macam mana? Mukjizat Nabi SAW. Batu bukan keluar, air bukan keluar daripada batu. Keluar daripada jari Nabi SAW. Ini hebat mukjizat Nabi SAW. Sebab itu kata ulama, Allah SWT Muhammad, tangan Nabi SAW itu, air yang keluar daripada tangan Nabi SAW itu air yang paling terbaik sekali. Yang paling Allah SWT mulia sekali. Sebab itu ulama sebut dalam syair, kata ulama, afdhalu miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Yalihi ma'u zamzami thummal kautsari. Allah SWT Muhammad. Kata para ulama, Allah SWT, seafdal, semulia-mulia, seutama air yang keluar daripada qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Yang keluar daripada celahan-celahan jari Nabi yang diikuti, itu Nabi Muhammad SAW. Ini ayat yang paling mulia, paling afdal. Yang kedua, ma'u zamzam. Yang ketiga, thummal kautsar, baru ayat telaga kautsar. Kenapa kita kata lepas ayat yang keluar dari tangan Nabi paling mulia, paling afdal, lepas tu zamzam terus? Kerana ulama bagi alasan kerana Allah menjadikan air yang mencuci dada Nabi Muhammad SAW itu ketika mana waktu Nabi kecil, Nabi usia remaja, dan waktu mana Nabi di malam Isra wal Mi'raj dibelah dada Nabi Muhammad, yang digunakan air untuk mencuci dada Nabi Muhammad adalah zamzam, ma'u zamzam. Jadi sebab itu ma'u zamzam, lepas itu baru kautsar. Kenapa tak kautsar dulu? Kenapa tak telaga ayam? Telaga kautsar dulu? Kata ulama, seandainya Allah SWT Muhammad, telaga kautsar itu Allah SWT Muhammad lebih utama, pasti Allah akan mendatangkan air telaga kautsar untuk mencuci dada Nabi Muhammad. Tapi zamzam. Sebab itu yang paling afdal, air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad. Yang kedua, air zamzam. Yang ketiga, air kautsar.
Allah SWT air Kautsar. Okey. Jadi Allah SWT daripada tangan Nabi Muhammad ni pernah keluar air sampai diminum oleh para sahabat, dibuat wuduk oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan tangan Nabi SAW juga Allah SWT banyak keistimewaannya. Di antaranya pernah Nabi SAW berjalan ke kota Madinah. Nabi sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi berhenti di kemah yang dimiliki oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, Allah SWT Muhammad. Dan waktu tu Nabi minta Ummu Ma'bad bagi apa-apa minuman sebab terlampau dahaga. Berjalan nak ke Madinah ni daripada Mekah. Ummu Ma'bad kata apa? Kami pun tak ada apa. Allah tak kenal, Ummu Ma'bad tak kenal ni siapa. Cuma Ummu Ma'bad kata apa? Aku adalah kambing tapi kambing ni kurus dan dah lama dah tak keluarkan susu. Kurus sangat, kambing betina. Nabi kata apa? Boleh tak kau pinjamkan kambing tu pada aku? Nabi kata kat dia. Ummu Ma'bad kata, aku nak buat apa dengan kambing tu? Kau ada apa-apa? Tak apa-apa, bagi pada aku. Waktu mana kambing tu didatangkan kepada Rasulullah, kambing kurus sangat. Dan kantong susunya dah lama tak keluarkan susu. Nabi tepuk belakang. Dan Nabi tepuk belakang, kambing tu, tiba-tiba kambing tu gemuk. Tiba-tiba kantong susunya dipenuhi dengan susu. Akhirnya Nabi perah dengan tangan Nabi sendiri. Nabi perah, Nabi bagi pada Sayyidina Abu Bakar untuk terlebih dulu minum susu. Nabi perah lagi, Nabi bagi pada Ummu Ma'bad dan juga keluarga dia. Allah SWT. Yang ketiga, yang terakhir barulah Nabi minum. Sebelum Nabi nak menuju ke Madinah, Nabi perah lagi. Nabi kata apa? Ini untuk ahli keluarga kamu, Allah SWT Muhammad, untuk mereka minum susu. Terkejutlah Ummu Ma'bad. Allah SWT. Ummu Ma'bad terkejut waktu tu kerana apa? Melihat orang yang luar biasa. Nabi SAW, bila suami dia balik, dia beritahu pada Rasulullah, pada suami dia, wahai suamiku, aku tengok tadi ada seorang mai kat kemah kita, dia singgah. Pelik apa yang berlaku pada dia. Yang kambing tadi, yang kedua aku lihat bila dia cakap, Allah SWT Muhammad, lain lah aku tengok orang tu, nampak menarik lah diri dia. Kata suami dia, itu mungkin Nabi yang Allah utuskan, yang aku dah dengar kisah dia di kota Mekah. Mungkin dia tu lah. Jom kita ke Madinah juga. Bila kita jumpa dia, jom kita beriman dengan dia, kita ikut dia. Allah, kita ikut dia. Allah SWT. Okay, jadi itu Nabi SAW. Tepuk kambing, terus gemuk, terus Allah mengeluarkan susu yang banyak. Itu Nabi SAW. Dan tak habis-habis susu tu. Nabi SAW juga, tangan Nabi SAW juga pernah membelah bulan. Pernah dicabar oleh Allah SWT Muhammad, orang kafir Quraisy, cabar Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau benar engkau Rasul, engkau Nabi, engkau ada mukjizat, belahlah bulan. Nabi belah bulan. Allah izinkan Nabi SAW mukjizatnya membelah bulan. Allah membelah bulan dengan tangannya. Okay. Dan Nabi letak di antara dua bukit, dan tengah-tengah tu Gua Hira, di antara dua bukit Nabi letak bulan tu. Allah SWT. Kemudian bulan tu bercantum semula. Tangan Nabi SAW juga, di antara keistimewaan Rasulullah, satu hari di situ perang Sayyidina Qatadah. Waktu perang, patah pedang dia. Bila patah pedang dia, dia jumpa Rasulullah dalam keadaan getir perang. Wahai Rasulullah, pedang ku patah. Nabi pun dah tengah Allah SWT getir, dalam keadaan berkecamuk perang. Nabi pun tengok sebelah Nabi ada apa? Tengok-tengok Nabi ternampak ada satu ranting kayu. Nabi ambil ranting kayu tu, sebelah kiri Nabi angkat, dan Nabi ambil bagi dekat waktu mana Nabi nak menyerahkan kepada Qatadah, terus pedang tu bertukar, terus ranting kayu bertukar menjadi pedang. Ini tangan Nabi SAW. Mulianya tangan Nabi Muhammad. Dan Allah SWT, istimewanya tangan Nabi SAW. Kayu, bila dipegang oleh Rasulullah, menjadi Allah SWT Muhammad, pedang Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Qatadah juga, Qatadah bin Milhan. Qatadah bin Milhan, pada satu ketika Nabi jumpa dia, Nabi doakan dia dan Nabi sapu wajah dia. Nabi sapu macam ni, sapu. Dan Nabi sapu wajah dia, lepas tu wajah dia dilihat cantik, elok. Dan dilihat wajah dia itu seperti mana cermin. Elok dan nampak macam cermin. Allah SWT. Sampai kata para sahabat, bila kami sembang dengan dia, Qatadah bin Milhan ni, kalau ada orang main dari belakang, kami nampak ada wajah dia. Ada orang belakang, seperti macam cermin. Tak dapat bayangkan macam mana jadi muka dia. Cantik lah, macam cermin. Allah SWT Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi pegang. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Allah SWT. Seorang sahabat Nabi SAW. Allah SWT. Sa'id bin Yazid. Sa'id bin Yazid ni, Nabi pernah pegang kepala dia waktu dia kecil. Nabi pegang, Nabi doakan dia barakah.
tempat yang Nabi pegang kepala Sa'id bin Yazid ni, tempat yang Nabi pegang ni, sentuh ni, tempat ni waktu mana Sayyidina Sa'id bin Yazid dah tua, tempat ni tak mengeluarkan uban. Yang lain semua ada uban, depan ni tak uban. Bahkan Sa'id bin Yazid dia menyimpan rambut Nabi SAW, dia menyimpan rambutnya yang dipegang oleh Rasulullah sampai panjang. Sehingga ada ulama mengatakan sehingga 2 meter simpan. Simpan kerana apa? Nak kekalkan barakah Nabi pernah pegang. Simpan. Allah Muhammad. Dan tempat yang Nabi pernah sentuh, kepala Sa'id bin Yazid, tidak keluar uban. Tidak menjadi uban, yang lain semua uban. Nak menunjukkan apa? Ini keistimewaan tangan Nabi SAW. Okey, Allah. Di antaranya lagi, tangan Nabi SAW ni juga, dia boleh mengubati hati orang yang Allah sakit. Allah. Maksudnya sifat yang buruk dalam hati orang itu, Nabi boleh ubati. Allah. Sebab tangan Nabi SAW, istimewa tangan Nabi SAW. Satu hari ada seorang sahabat mai Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allahumma salli Muhammad, ausini, berilah wasiat kepada aku, pesan pada aku. Allahumma salli Muhammad. Nabi kata apa? La taghdha, jangan kau marah. Dia kata, wahai Rasulullah, ada pesanan lain? La taghdha, jangan marah. Kali ketiga, Nabi kata apa? La taghdha. Ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada pesanan lain? Nabi kata, la taghdha. 3 kali Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu wasiat aku kepada engkau. Itu nasihat aku kepada engkau. Lepas tu Nabi pun pegang dada sahabat ni, Nabi angkat. Waktu Nabi pegang, Nabi angkat, terus sahabat tu merasakan hilang dia punya marah yang Allah SWT bergejolak dalam hati dia, diri dia. Satu hari, datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau suruh aku tinggal arak dan lain-lain lagi aku boleh tinggalkan. Kecuali satu, wahai Rasulullah, aku masih lagi rasa tak boleh tinggal zina. Kerana kebiasaan telah buat zina waktu zaman jahiliah. Nabi kata apa? Nabi kata, ini hikmahnya Nabi Muhammad, akhlak tinggi Rasulullah. Nabi kata apa? Macam mana pandangan kamu kalau orang berzina dengan ibu kamu? Mana boleh Rasulullah, aku tak nak alam macam tu. Apa pandangan kamu kalau orang berzina dengan kakak kamu? Mana boleh Rasulullah. Apa perasaan kamu kalau, apa pandangan kamu kalau orang berzina dengan adik perempuan kamu? Mana boleh wahai Rasulullah. Apa perasaan kamu kalau orang berzina dengan saudara perempuan kamu? Mana boleh wahai Rasulullah. Aku tak suka lah macam tu. Kata Nabi SAW, yang kamu berzina itu boleh jadi ibu orang, boleh jadi adik orang, boleh jadi kakak orang. Seperti mana kamu tak suka, orang lain pun takkan suka. Allah SWT, dia pun terfikir, oh betul juga. Allah SWT. Nabi pun pegang dada dia, Nabi angkat. Terus dia kata apa? Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada satu maksiat yang paling aku suka sebelum ini melainkan zina. Tetapi mulai sekarang, wahai Rasulullah, tidak ada satu maksiat yang paling aku benci melainkan zina. Allah SWT, berkat tangan Nabi SAW, angkat, letak, angkat. Allah SWT, habis perasaan untuk berzina. Bahkan zina menjadi maksiat yang paling dibenci oleh as-sahabah waktu tu. Jadi, ini tangan Nabi SAW mengubati. Allah SWT, tangan yang penuh dengan kasih sayang. Tangan yang apabila dipegang akan menyebabkan terkesan kepada seseorang. Allah SWT Muhammad. Sebab itu tangan Nabi SAW, Nabi sangat jaga. Tangan Nabi SAW ni, Nabi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi tidak pernah menggunakan tangannya memukul perempuan, para wanita. Maksudnya isterinya, anak perempuannya, tak pernah pukul guna tangannya, tak pernah tampak orang. Dan juga hambanya, ataupun orang yang berkhidmat kepadanya, Nabi tak pukul. Allah SWT. Nabi memuliakan dan menjaga keistimewaan yang Allah beri pada tangannya. Sebab itu tangan kita buat ada barakah, ada keistimewaan yang Allah bagi. Sebab itu jagalah tangan kita, jangan buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunalah tangan kita untuk memegang Quran, memegang tasbih, ataupun buat kerja-kerja yang baik, mencari nafkah, menuntut ilmu dan sebagainya. Kerana itu akan menyebabkan tangan kita akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang terakhir, Allah SWT Muhammad berkenaan dengan tangan Nabi SAW. Satu hari pernah Allah SWT Muhammad, seorang nama dia Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah ni, Allah SWT Muhammad, Harmalah bin Zaid. Harmalah bin Zaid, satu hari dia mai ke Rasulullah. Dia mai ke Rasulullah, dia kata apa? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad. Wahai Rasulullah Muhammad. Aku ni, Allah SWT Muhammad, Iban ni, hahuna, Allah SWT Muhammad, bukan di sini. Allah SWT Muhammad. Aku ni, iman aku hanyalah di sini, tapi bukan di hati. Maksudnya aku hanya beriman di mulut saja, lidah saja, tapi di hati aku tak ada iman. Benci pada Islam. Allah SWT Muhammad. Dia mengadu pada Nabi SAW. Tapi Nabi tak jawab. Sehinggalah dia mengadu lagi, Rasulullah, wahai Muhammad, aku ni hanya
beriman di lidah saja tapi bukan di hati, tak ada pun. Ngadu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dekat dia. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ambil tangan Nabi ni, Nabi letak kat dada dia. Nabi letak kat dada dia. Nabi pegang kepala dia, Nabi letak kat dada dia. Nabi doakan dia barakah. Allah Subhanahu Nabi doakan kepada dia dan Nabi sebut Allahumma ja'al lahu lisanan sadiqan wa qalban syakiran warzuqhu hubbi wa hubba man yuhibbuni wa yassir amrahu. Bila Harmalah ni dia penuh kebencian pada Nabi Muhammad, pada agama Allah, disebabkan dia datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selesaikan masalah dia. Apa? Nabi letak dada Nabi di dada dia. Allah Subhanahu. Bila Nabi letak di dada dia, Nabi doakan kepada dia, Nabi angkat. Terus dia kata apa? Tidak ada orang yang paling ku cinta melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni benci Nabi Muhammad, tapi bila Nabi doakan dia, Nabi pegang dada dia, terus cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi doa pada dia, ya Allah, jadikanlah lahu lisanan sadiqa, jadikanlah lidahnya lidah yang benar. Wa qalban syakira, jadikanlah hatinya hati yang syukur. Warzuqhu hubbi, dia Allah rezekikan dia cinta kepada aku, pada Harmalah bin Zaid. Wa hubba man yuhibbuni, dan rezekikan dia, kurniakan kepada dia untuk mencintai orang yang mencintai aku. Wa yassir amrahu, dan ubahkanlah segala urusannya kepada yang lebih ilal khair, kepada yang lebih baik. Allahumma salli. Jadi kita pun minta juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita, kurniakan kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat kelebihan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad dan berkumpul dengan mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya pada petang ini, Allahumma salli, ini sedikit kita mengambil tentang berkenaan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedikit keistimewaan tentang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita akan masuk lagi berkenaan dengan badan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan tapak kaki Nabi Muhammad kita belum bicarakan lagi. Berkenaan dengan mulut Nabi, gigi Nabi, kening Nabi macam mana, belum kita bicarakan lagi. Tapi di pengajian yang akan datang, daurah yang akan datang pada esok hari, pada pagi hari esok insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kita juga akan bicarakan tentang apa itu kehebatan mata Nabi Muhammad, apa itu kehebatan telinga Nabi Muhammad, apa itu kehebatan kata-kata Nabi Muhammad. Semua itu ada keistimewaan dan kehebatan dia yang luar biasa. Dan kita akan ceritakan semuanya pada esok hari berkenaan dengan mata Rasulullah, telinga Rasulullah dan sebagainya, supaya kita menimbulkan rasa mengetahui, mengenali Nabi Muhammad adalah Nabi yang agung dan Allah seorang yang Allah sangat hebat. Bahkan kata ulama, seandainya orang cinta pada seorang itu kerana orang itu sangat pemurah. Ada orang cinta seorang itu kerana apa? Dia itu banyak ilmu. Ada orang cinta seorang pula kerana apa? Dia itu sangat sabar, sangat baik akhlak dia. Ada orang cinta seorang kerana dia itu cantik wajah dia. Tapi Allah SWT, kata ulama, apa pandangan kamu tentang Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad ini ada semua kesempurnaan. Nabi paling pemurah, Nabi paling hebat, Nabi paling banyak ilmu, Nabi paling mulia akhlak, Nabi paling banyak buat baik pada kita. Semua Nabi. Di diri Nabi itu terhimpunnya segala kesempurnaan. Adapun diri orang lain, orang ni mungkin sempurna yang ni, dia ada kekurangan yang ni. Mungkin dia kurang yang ni, tapi dia sempurna yang ni. Itu orang. Bahkan, kata para sahabat, kami setiap hari bergaul dengan Rasulullah, kami melihatkan diri Rasulullah itu, kami lihat semakin nampak indah. Tidak ada sedikit kekurangan pun. Hari ini rasa indah bergaul dengan Rasulullah. Esok indah. Lusa indah. Tidak pernah rasa kekurangan, keindahan, kecantikan Nabi SAW dan peribadi Nabi SAW. Tapi kalau kita cinta pada seorang, kita duduk dengan dia, mungkin pertama kali kita tengok dia sempurna, tapi bila kita dah kahwin duduk, mungkin dah 5-6 tahun kita nampak ada kekurangan dia. Itu manusia biasa. Tapi Nabi SAW, para sahabat duduk dengan Rasulullah berpuluh-puluhan tahun, tapi tidak pernah nampak adanya kurang kesempurnaan. Bahkan nampak lebih menambah kesempurnaan Nabi SAW. Lebih. Allah Muhammad nampak semakin agung, makin tinggi Nabi SAW. Kenapa? Di diri Nabi terkumpulnya segala kesempurnaan. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada esok pagi insyaAllah. Ada soalan? Kita sambung insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Okey, kita baca hadis ke-7. Esok sambung hadis ke-7 riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah. Kita tak baca satu persatu hadis, tapi kita ambil hadis yang tertentu saja. Sebab ini daurah kita nak ringkaskan. Kita nak padatkan. Okey, kita ambil sebab hadis dan Syama'il Muhammadiyah ni banyak hadis yang berulang-ulang.
Jadi kita ambil hadis-hadis yang ada perbezaannya sifat Rasulullah dan kita akan bincangkan. Allahumma salli. Jadi kalau kita nak ikut untuk pegang kitab bagus, kita buka hadis yang ketujuh dan esok kita akan sambung pada hadis ketujuh. Kita baca baru tak sampai setengah. Berkenaan dengan kata-kata Sayyidina Ali berkenaan dengan Nabi SAW yang kita akan sambung pada pagi esok. Allahumma salli dalam daurah kita. Terima kasih kepada yang sama-sama menghadiri daurah, mengikuti live kita, dan terima kasih kepada yang menganjurkan USM, mahasiswa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan Allah menjadikan sebab majlis kita ini, Allah menjadikan sebab kita semua dipelihara daripada virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah jadikan keselamatan juga kepada keluarga kita berkat kita membicarakan Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membicarakan tentang Nabi Muhammad, mengadakan majlis membaca syama'il Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat segala balak dan musibah yang ada di negara kita dan negara-negara umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara umat Islam dan memberi kesabaran dan kurniaan yang besar kepada umat Islam, kerana umat Islam sekarang sedang diuji dengan kesusahan ujian yang sangat besar. Mudah-mudahan ganjaran selepas ini pun diberi oleh Allah adalah besar. Mudah-mudahan dengan berkat majlis kita Allah angkat segala musibah dan bala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.